kasih kerana anda masih menonton analisis Awani. Seperti biasa, kita keluarkan isu-isu yang besar di Awani 745, dan 2 malam lepas kita keluarkan isu seperti pembayaran tuition oleh ibu bapa yang merasakan pendidikan anak mereka di sekolah tidak cukup sampai ke RM1,000 lebih dan sebagainya. Dalam konteks itu, saya ingin terus kembali kepada Cikgu Ifah dalam konteks ini, kerana kritikan yang dilabelkan, persepsi lah dalam masyarakat adalah kalau bagi tuition ni, dia hanya pandai dapat A, tapi dia tak akan pandai menulis, mengarang, mengeluarkan idea, kreativiti dan sebagainya. Tapi mungkin itu label yang terlalu generik, terlalu umum. Pandangan Cikgu Ifah sendiri daripada dalam, melihatnya bagaimana? Okey, bagi saya, kalau kita ada macam Cikgu Zul cakap tadi, kita ada streaming pelajar-pelajar. Kalau kita dapat pelajar yang lebih pandai, mudah bagi tugas kita untuk mengajar. Tapi kalau pelajar-pelajar yang lemah, macam saya bagi contoh matematik, sebab saya sendiri mengajar matematik. Untuk silibus matematik sekolah menengah, dia macam circle kamu belajar dalam tingkatan 2, circle juga belajar tingkatan 3, circle juga belajar tingkatan 4. Kalau pelajar ni dah masuk tingkatan 5, dia tak ingat, dia langsung tak ingat. Saya baru 2 hari lepas mengajar, circle pada pelajar tingkatan 5, ajar tingkatan 2 punya. Jadi dia kata dia tak pernah tahu. Apa maksud kat sini? Jadi pelajar yang sebenarnya dia lupa. Kalau macam one-to-one tutoring, saya biasa buat one-to-one tutoring, dan kami juga bagi pihak SMAU, kami juga buat kebajikan pada pelajar-pelajar anak-anak yatim, semua one-to-one, di mana kami akan pergi ke masalah tu sendiri. Kalau kita tak pergi ke masalah tingkatan 2 tu selesaikan, kamu tak akan boleh jawab SPM. Tuntutan silibus dan sebagainya. Kerana saya tengok yang matematik untuk PMR, UPSR, saya rasa zaman saya dulu cukup berbeza. Tidak ada sebanyak itu sukatan yang diberikan dalam tempoh masa yang sama itu. Jadi sebenarnya pelajar boleh buat kalau dia konsisten. Tapi masalah pelajar sekarang, selepas PMR itu sebab kemungkinan besar sistem itu akan diubah. Tapi saya masih lagi tegaskan bahawa saya nak juga peperiksaan itu dibuat. Sebab apa? Nanti pelajar leka. Kalau kebiasaannya selepas PMR, habis je minggu depannya exam habis, dah habis, lupa, delete 100%. Bila dia masuk tingkatan 4, dia terpaksa recall balik apa dalam tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi dia akan jadi masalah kat situ. Sebab silibus sekarang dia berkait, kebanyakan dia berkait antara tingkatan 1 berkait tingkatan 3, tingkatan 3 berkait tingkatan 5, tingkatan 2 akan berkait tingkatan 4. Jadi bila dia delete, dia nak recall balik, dia susah. Adakah guru sekolah gagal di situ? Kalau secara teknikalnya, saya akan katakan ya. Sebab sepatutnya center of education itu sepatutnya dalam kelas. Jadi kalau murid ni masih perlukan kelas-kelas lain yang di luar daripada sepatutnya dalam sistem itu, kita katakan sama ada sistem itu tidak berbaik lah. Tapi yang agak mengecewakan terhadap sistem yang kita ada sekarang ini ialah kita bukan sahaja memberi pengetahuan, tapi sebenarnya kita ajarkan mereka jawapan. Jadi kita bukan ajar soalan saja, kita ajarkan dia set jawapan. Kalau jawapan dia A, soalan dia B, begini. Jadi sekarang ni daripada segi definisi pendidikan itu secara as a whole ni, itu dia dah menjungkir balikkan sistem pendidikan dan bagaimana daripada segi falsafah ni untuk kita memberikan pendidikan itu kepada anak-anak. Jadi yang sepatutnya kita berikan dia ialah kalau teorinya begini, kita boleh jadikan alternatifnya B, C, D. Dan kita bukan bagi tahu dia kalau jawapan A mesti B. Kalau jawapan A, ini yang berlaku di dalam kelas tuition yang amat merisaukan, sebab dia dah jadi satu industri, dan benda ni dah digalakkan pula oleh industri perbukuan. Jadi setiap orang berlumba-lumba buat buku, setiap orang berlumba buat kelas tuition. Dan daripada segi falsafah pendidikan nasional itu secara besarnya, jadi yang kita generate sebenarnya adalah manusia yang stereotip yang sama. Sebab kita mencipta manusia yang sama. Bagaimana kita memahami pelajar-pelajar yang ke pusat-pusat tuition ni? Mungkin kita nampak daripada perspektif guru, perspektif bapa yang sanggup menghantarkan anak-anak ini untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Akan tetapi bagaimana mereka yang berada di pusat tuition ini? Kerana saya pasti kalau saya mengatakan diri saya sebagai seorang pelajar yang ke tuition, saya mencari alternatif apa yang tidak diberikan oleh sekolah. Kalau Zami, kalau ceritanya di pusat-pusat bersama dengan anak yatim, mereka mungkin kesukaran mereka itu bukan menghafal dan sebagainya, tapi
keakraban bersama guru dan juga tutor itu sendiri. Jadi dalam aspek mungkin kedua-dua guru ini boleh dapat memberikan perspektif anak-anak yang ke pusat tuition ini, apa yang motivasinya dan juga apa masalah mereka dan juga matlamat akhirnya mereka di sana bagaimana. Okay, kalau anak-anak ke pusat tuition, saya juga ada mengajar di pusat tuition, kebanyakannya adalah one-to-one basis. Dan kalau anak-anak di pusat tuition, kebanyakannya classroom kecil. Kita tak boleh dapat maksimum sampai 15 orang. Kebiasaannya maksimum 10 orang. Jadi, bila pelajar ingin bertanya one-to-one pada cikgu, dia akan boleh tanya pada cikgu tersebut. Dia boleh bertanya dan dia tak ada rasa malu, kurang rasa malu. Tetapi, dia akan jadi masalah. Pusat tuition akan jadi masalah jika pelajar itu sendiri bermasalah. Kebanyakan pelajar yang mengalami ADD misalnya, atau ADHD, atau autism, slow learner, undetected, di Amerika Syarikat sendiri 10 hingga 15% undetected itu negara maju tau. Bayangkan kita di Malaysia, berapa ramaikah pelajar-pelajar macam ni undetected in Malaysia. Dan kalau dia detect sekalipun, parent refuse, tak mau langsung terima anak dia ada masalah. Jadi itu sebab bila one-to-one tutoring kami akan pergi ke mana masalah dia. Kalau dia ada masalah sebabkan dia sendiri yang bermasalah, kami akan sendiri nasihatkan kepada ibu bapa. Saya sendiri banyak detect pelajar-pelajar ADHD. Sebab tu saya lepas ni nak cakap tentang ekosistem, kerana kalaupun dia ada masalah pembelajaran dan sebagainya, tapi cuba berikan dia iPhone yang terbaru, maka dengan cepatnya dia akan lebih mengetahui daripada kita ni bagaimana nak matikan aplikasi tertentu, tolak saja ke atas pakai jari dan sebagainya. Maknanya jika diberikan kelengkapan prasarana dan juga persekitaran yang kena, itu akan terjadi. Kita sudah melihat kepada transformasi pendidikan, pembangunan pendidikan nasional dan sebagainya. Adakah ia akan, kerana ini set yang sama yang akan masuk ke dalam transformasi itu, adakah ini akan dijawab oleh pelan itu dalam konteks kurangnya pergantungan kepada tuition, ataupun kerana pelajar-pelajar kita semakin terdedah oleh Google dan pandai buat Excel, dan mereka yang membantu cikgu mengira markah dan sebagainya, maka tumpuan seorang dengan seorang itu lebih penting bagi mereka kerana pertanyaan mereka lebih dalam sekarang ini. Itu kita bincangkan selepas ini.